Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nazri bin Muhammad Syarif. Saya dah melaksanakan latihan dasari di Institut Kesihatan Negara ataupun IKN selama 18 minggu, iaitu bermula daripada 17 hari bulan 2 sehingga dah tamat pada 28 bulan 8. Tapi kami direhatkan sebentar sebabkan PKP bermula daripada 18 bulan 3 sehingga ke 1 bulan 6 2020. Kami di IKN telah melaksanakan latihan dasari selama 6 minggu di tiga buah jabatan berbeza, iaitu di jabatan radiologi, jabatan radioterapi dan juga jabatan perubatan nuklear. Di situ kami dapat melihat berbagai-bagai peranan yang dilakukan oleh medical physicist ataupun pegawai sains yang berada di Institut Kesihatan Negara. Pada saya bermula latihan 6 minggu yang pertama di Jabatan Radiologi. Di Jabatan Radiologi ni terdapat berbagai-bagai modaliti untuk diagnosis yang terdapat di Jabatan Radiologi. Antara yang terdapat di Jabatan Radiologi adalah CT scan, MRI, X-ray, ultrasound dan juga mobile X-ray. Di situ kami dapat melihat yang bahawa fizisis bertanggungjawab untuk memastikan radiografer melakukan QA dengan betul, memastikan maintenance mesin-mesin yang dilakukan oleh vendor dilakukan dengan betul. Di Jabatan Radiologi juga fizisis dapat harus juga memastikan yang keselamatan radiasi dedahan dos kepada orang ramai. Semua orang itu staf, pesakit ataupun orang ramai yang berada di sekeliling haruslah berada di tahap yang selamat. Di IKN juga, di Jabatan Radiologi IKN, staf pegawai sains fizik haruslah mengumpul data-data untuk pesakit dan juga staf yang terlibat untuk memastikan mereka berada di dalam tahap yang selamat, yang seperti yang ditetapkan oleh KKM, iaitu 20 milisievert setiap tahun. Tahunan yang diterima oleh staf. Pegawai sains fizik harus monitor keselamatan mereka supaya tiada lebihan dos yang diterima oleh staf lah. Mereka juga haruslah melaksanakan pelbagai tugas administratif dan juga memastikan fasiliti juga dalam keadaan yang baik supaya keselamatan semua orang yang berada di Jabatan Radiologi selamat daripada lebihan radiasi ataupun dos yang dikendaki lah. Saya sebagai pelajar, saya juga dapat melihat dan melaksanakan mengumpul data untuk specific size dose estimation, iaitu salah satu kaedah dalam kajian yang dikatakan mampu untuk menganalisis dos yang diterima oleh pesakit dengan lebih tepat dibandingkan dengan kaedah sekarang. Kemudiannya, apa yang saya boleh rumuskan ialah di Jabatan Radiologi, ahli fizik bertanggungjawab memastikan mesin berada dalam keadaan yang baik, keselamatan terjamin, dan juga mengumpul data untuk memastikan pesakit menerima rawatan yang terbaik dan staf dan orang ramai tidak mempunyai apa-apa masalah ke atas lebihan dos yang diterima. Kemudian di Jabatan Radioterapi pula, sama juga, mereka juga ada melakukan role yang sama seperti di Jabatan Radiologi, cuma apa bezanya, mereka lebih involved kepada clinical part. Kita juga dapat melihat perbezaan bilangan staf yang berada di jabatan. Di Jabatan Radiologi hanya mempunyai seorang atau dua orang staf sahaja di Jabatan Radiologi, manakala di Jabatan Radioterapi terdapat 13 orang staf pegawai sains fizik. Di sini jabatan lebih besar untuk pegawai sains fizik, kerana seperti yang saya katakan, terlibat dalam clinical part. Mereka perlu melakukan treatment planning ke atas pesakit-pesakit. Di sini terdapat 4 modaliti dan 1 barikoterapi yang berada di sini, berada di Jabatan Radioterapi IKN. Pertama kali mereka ada 2 linet Lecta, 1 linet Novalis, 1 tomoterapi dan barikoterapi lah. Di barikoterapi manakala terdapat 4 jenis
treatment planning system yang digunakan di IKN, iaitu Monaco, Zayo, Eclipse dan juga iPlan tapi iPlan Brandlab ni saya tak dapat melihat dia dengan jelas, tapi saya dapat hanya belajar saja, tak dapat melihat bagaimana physicist melakukan kerja kerana ia sangat jarang digunakan. Dia selalunya hanya digunakan untuk teknik stereotactic surgery ataupun stereotactic beam terapi saja, SRS dan SRBT. Jadi ketika kami berada di IKN, tiada satu pun SRS atau SRBT dilakukan. Secara ringkasnya, peranan mereka sama juga seperti di radiologi, keselamatan radiasi, mesin harus berkaitan baik, QA, tapi apa yang lebihnya di radioterapi, mereka ada melakukan treatment planning seperti saya katakan tadi, untuk DINEC dan juga untuk brachytherapy, kerana ia melibatkan dedahan dos yang sangat besar kepada pesakit supaya pesakit tidak menerima lebihan dos, kerana ia boleh efek kepada organ dalaman atau bahagian-bahagian badan yang tidak dikehendaki radiasi. Selepas 6 minggu, 6 minggu pertama, 6 minggu kedua dan 6 minggu ketiga, 6 minggu ketiga saya tukar ke jabatan, iaitu Jabatan Perubatan Nuklear. Di Jabatan Perubatan Nuklear ini dia sangat berbeza sedikit dengan Jabatan Radiologi dan Terapi, kerana ia sangat menitik beratkan keselamatan radiasi, kerana ia banyak menggunakan unsealed source of radiation, yang di mana contamination ataupun cross contamination boleh berlaku tanpa kita sedari, dan ia adalah sangat bahaya kepada orang sekeliling, termasuklah staf, pesakit dan orang awam. Jadi selalunya banyaklah contamination survey yang dilakukan oleh pegawai-pegawai fizik yang berada di Jabatan Perubatan Nuklear ni. Jabatan Perubatan Nuklear ni ada dua bahagian, iaitu bahagian pertama bahagian ward dan kamar kamera, di mana di bahagian kedua pula adalah bahagian cyclotron juga PET CT. Di dua bangunan berbeza. Di bahagian pertama, bahagian ward dan PET CT, aspek CT, adalah terdapat 28 ward isolation dan juga terdapat modalities iaitu aspek CT dan well counter untuk digunakan untuk diagnosis dan terapi di dalam bangunan IKN. Dan juga bahagian kedua di bahagian cyclotron, di mana digunakan untuk memastikan radioaktif source, dan juga bahagian PET CT digunakan untuk diagnosis. Bahagian cyclotron yang digunakan selalunya yang digunakan IKN adalah F18 yang dihasilkan melalui pembuatan oleh O18, menghasilkan radionuklear tersebut untuk digunakan untuk diagnosis dan terapi. Kemudiannya pada bahagian di ward, fizisis haruslah bertanggungjawab memastikan seperti melakukan room clearance, waste clearance dan juga linear clearance dilakukan setiap minggu ataupun berdasarkan keperluan, kerana fizisis harus melakukan survey ke atas apa-apa contamination yang berlaku di bilik ini selepas di bilik, di waste ataupun di linen kontaminasi radioaktif yang ada di atas bahan tersebut yang selamat digunakan sebelumnya dibersihkan oleh cleaner ataupun staff nurse. Jadi basically harus melakukan survey sebelum ia memastikan ia selamat dan diberikan kebenaran untuk digunakan semula bilik. Jika fasiliti juga harus memastikan fasiliti di ward seperti jamban ataupun apa-apa saja yang berkaitan selamat dan elok digunakan, berada dalam keadaan yang terbaik supaya tiada apa-apa masalah berlaku kemudian harinya, supaya tidak ada contamination, seperti memastikan saluran pipe berada dalam keadaan baik, dapat disalurkan dengan baik ke leak tank, tak ada masalah tersumbat ataupun leakage ke
ke dalam bahagian bangunan ataupun ke bahagian saluran awam, kerana kita tidak mahu mencemarkan alam sekitar dengan masalah contamination radiasi. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, selama saya 6 minggu di setiap jabatan, iaitu 18 minggu di IKN, saya dapat rumuskan bahawa yang setiap jabatan mempunyai pelbagai tanggungjawab sendiri. Fizisis mempunyai tanggungjawab yang tersendiri, dan tapi mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu memastikan keselamatan semua orang terjamin, dan juga memastikan pesakit-pesakit dapat melaksanakan ataupun dapat menerima rawatan yang terbaik setiap kali mereka ingin menerima rawatan. Saya dapat melihatlah bagaimana setiap fizisis ingin melakukan tugas mereka. Mereka melakukan tugas mereka dengan sangat baik dan sangat committed untuk memberikan yang terbaik. Oleh itu, dengan pengalaman yang saya dapat ini, saya rasa ia lebih dapat mematangkan saya dan juga lebih memberi saya pengetahuan yang lebih luas apa yang dilakukan oleh fizisis, dan juga peranan-peranan mereka lah yang mereka lakukan di hospital. Itu saja. Sekian, terima kasih.